Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Cikgu Penny dalam Sains Tingkatan 1 Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan. Hari ini Cikgu sambung lagi dengan topik 2.2 iaitu respirasi sel dan fotosintesis. Setelah selesai mempelajari topik ini nanti kita akan dapat berkomunikasi mengenai respirasi sel, berkomunikasi mengenai proses fotosintesis, membezakan proses respirasi sel dengan fotosintesis dan menerangkan berkaitan proses respirasi sel dan fotosintesis. Apakah respirasi? Respirasi terbahagi kepada respirasi luar yang kita panggil sebagai pernafasan dan respirasi dalam yang dipanggil sebagai respirasi sel. Pernafasan merupakan pertukaran gas antara organisme dengan persekitarannya, manakala respirasi sel pula ialah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Respirasi sel ialah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Tenaga yang dibebaskan akan digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dalam badan. Proses respirasi sel memerlukan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan air. Ini adalah persamaan dalam perkataan bagi proses respirasi sel. Tumbuhan hijau mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa kemudiannya disimpan dalam bentuk kanji. Kehadiran kanji dalam daun menunjukkan fotosintesis telah berlaku. Apakah keperluan untuk proses fotosintesis? Terdapat 4 keperluan untuk fotosintesis iaitu cahaya matahari, karbon dioksida, air dan klorofil. Untuk mengkaji keperluan fotosintesis, kita perlu mengetahui cara untuk menjalankan ujian kehadiran kanji dalam daun terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita hendak menguji kehadiran kanji? Langkah-langkah dalam menjalankan ujian kanji. Pertama sekali, masukkan sehelai daun ke dalam air mendidih untuk memecahkan dinding sel daun dan melembutkannya. Kemudian kita masukkan etanol sehingga memenuhi separuh daripada tabung didih dan masukkan daun itu ke dalamnya. Letakkan tabung didih di dalam bikar yang mengandungi air panas. Etanol menyingkirkan klorofil pada daun. Selepas 5 minit, keluarkan daun dari tabung didih. Perhatikan perubahan warna pada daun tersebut. Celupkan daun ke dalam air panas untuk beberapa saat untuk melembutkan daun. Seterusnya, letakkan daun di atas jubin putih dan titiskan beberapa titik larutan iodin. Sentiasa berhati-hati semasa mengendalikan larutan iodin dan air panas. Jika terdapat kanji, larutan iodin akan berubah warna daripada perang kepada warna biru tua. Apakah perbezaan antara proses respirasi sel dengan fotosintesis? Respirasi sel berlaku dalam mitokondria, manakala fotosintesis berlaku dalam kloroplas. Respirasi sel merupakan proses yang membebaskan tenaga, manakala fotosintesis merupakan proses yang menyerap tenaga. Respirasi sel menggunakan tenaga kimia dalam makanan, manakala fotosintesis menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Respirasi sel berlaku pada manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma, tetapi fotosintesis berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisma. Respirasi sel menguraikan glukosa untuk penghasilan tenaga, manakala fotosintesis mensintesis glukosa. Respirasi sel menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga, manakala fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Dan yang terakhir sekali, respirasi sel sentiasa berlaku, maksudnya berlaku sepanjang masa. Tetapi untuk fotosintesis hanya berlaku ketika ada cahaya. Proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi. Semasa respirasi sel, gas oksigen diserap dan gas karbon dioksida disingkirkan. Karbon dioksida yang disingkirkan akan digunakan oleh semua tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan daripada proses fotosintesis pula digunakan oleh semua organisme untuk respirasi sel. Maka dengan ini kita sudah selesai topik 2.2 respirasi sel dan fotosintesis. Berjumpa lagi di dalam pelajaran yang seterusnya iaitu bab 3. Semoga sehat selalu, jaga diri.